Okay, bila siapa tak faham boleh tengok balik video-video yang pasal gear ni lah. Video pada saya, video YouTube saya, juga video kelas ni. Lagi lepas habis kelas apa saya akan upload dalam classroom lah. Kan? Okey, baik. Pada hari ni kita akan sambung topik seterusnya, iaitu tentang force analysis on spur gear. Okey. Sebelum saya terlupa, saya akan nak bagi attendance lah kat you all. Saya forward dalam grup WhatsApp. Okey. Attendance. Okey, pakai isi lah attendance lah. Kan? Okey. So, pada pagi ni kita akan cerita tentang force analysis on spur gear. Okey, nak recap balik pada kelas-kelas yang lepas. Kita cerita tentang fundamental tentang gear, cerita tentang interference, okey. Kemudian cerita tentang macam nak calculate speed gear, speed of gear, batu gear train, compound gear dan sebagainya. Okey. Ini kita masuk topik yang melibatkan calculation, iaitu topik tentang bagaimana kita nak relate force. Kita nak kira berapa banyak force yang terlibat untuk nak buat satu mekanisme tu lah. Semua orang tahu majority mekanisme banyak produk yang kita tengok dalam seharian kita ni memang melibatkan gear. Okey. Contoh paling dekat dekat bulan Ramadan ni mesin tebu lah. Mesin tebu, mesin air kacang, kan. Petang ni pakat-pakat pi pasar Ramadan, kan. Pergi cari air kacang, cari tebu, kan. Tengah hari ni pun siapa-siapa bawa plastik hitam boleh pergi cari makan juga, kan. So tak apa, macam tu lah. Jadi mekanisme tu semuanya ada gear. Kerusi duduk pun ada gear, kereta ada gear, apa sajalah. Okay, so kita nak kira berapa banyak gear, berapa banyak force yang terlibat pada gear. Sebab semester depan semua akan buat integrated project. Bila integrated project ni ada yang mekanisme tu ada gear. Okay, kita nak kira berapa banyak force yang kamu perlukan untuk nak mekanisme tu lah, kan. Okay, so jadi kita nak bincangkan dalam topik 13-14 ni, force analysis spur gear. Dan dalam masa kita akan masuk beaver gear, worm gear dan sebagainya lah. Tapi basicnya adalah tentang spur gear. Jadi kenapa spur gear penting? Kerana spur gear ni dia mekanisme dia, geometri dia basic. Jadi semua teori-teori tentang gear ni dia buat berdasarkan spur gear. Kemudian dia modify the teori untuk sesuaikan dengan beaver gear dan sebagainya lah. Should be you faham tentang spur gear, insya-Allah yang lain-lain tu insya-Allah mudah faham lah, kan. Okay, so kita tengok dulu apa tentang macam mana kita nak buat force analysis untuk spur gear. Okay, before beginning of the force analysis of gear train, let us degree or rotation to be used. Kita kena faham notation dulu. Begin with numeral 1 for the frame of the machine. We shall designate the input gear as gear 2. Input gear successively gear 3, 4 sebagainya. Ni yang saya kata hari tu saya tanya soalan, bila satu gear mekanisme tu, di mana gear 1? Gear 1 tu tak ada. Okey. Ada mekanisme gear 1 dengan gear nombor 2, kan. Yang ni dipanggil gear 2, ni panggil gear 3. Kenapa? Mana gear 1? Gear 1 tak ada. Kerana gear 1 bagi convention adalah frame dia sendiri. Tak kira lah apa saja, frame basikal ke, frame kereta ke, apa saja mekanisme. Yang 1 ni adalah sebagai frame. Frame dia lah. Okay. So itu yang diberitahu dalam buku lah. Memang convention dia macam tu, kan. Okay. So next time dan kita pun tahu gear ni memang connected dengan shaft, kan. Gear, mana-mana gear dia akan connected dengan shaft. Okay, jadi kita shaft ni kita akan wakilkan dengan huruf A, B, C, kan. Apa maksud shaft? Kan, apa maksud shaft? Saya buka Google, you all boleh tengok. Ni saya buka, saya siaplah mesin tebu supaya kita tahu nak relatekan dengan mesin tebu. Okay, so saya buka gear shaft.
Okey. Ni. Jadi kita pun tahu kalau kita tengok gambar rajah gear-gear sebelum ni, kita tunjuk gear saja. Kan? Kita tunjuk gear saja dalam bentuk dua dimensi. Tapi sebenarnya gear yang attach dengan motor, dia attach dengan shaft. Kan? Batang shaft tu. Okey. Okey, dia connect dengan shaft. Ni ada gangguan sikit. Ni nak kacau. Kan tak apa. Okey, ni apa ni, kita connect dengan shaft. Tengok gambar rajah ni. Okey, ni gambar rajah gear dengan gear shaft. Ni pun gambar rajah gear dengan gear shaft. Okey. So, kata kita boleh bagi nama apa saja nama. By convention, gear pertama kita refer ni ialah A, kan? Kan? Contohnya kita ada satu gear mechanism. This is a gear. Dan gear ni adalah connect dengan batang shaft. Kita panggil gear ni gear nombor 2, katakan. Tapi kita refer lah yang ni sebagai A. Batang shaft ni A. Jadi shaft gear ni, kita nak refer shaft pada gear ni adalah sebagai A. Dan lagi ada juga connect dengan gear nombor 3. Okay, ini pun connect dengan gear juga. Yang ni panggil B. Okay, ini pun okay, gear nombor 3 connect dengan batang shaft B. Dan seterusnya dan seterusnya, supaya mudah kita faham, kan? Okay, mudahkan kita faham lah, kan? Tu by convention. Okay, we then shall designate the shaft using lowercase or the alphabet A, B and C dan seterusnya lah. Okay, with this notation we can now speak of the force exerted by gear A against gear 3 as F23. Maksudnya, ini saya duk sebut hari tu, kalau force yang dikenakan pada batang-batang gear ni disebut F23. F stand for force. Okay, 23 maksudnya force bertindak pada gear 2 terhadap gear 3. Okay, gear 2 gerak dulu, melibatkan gear 3, akan bergerakkan gear 3. This is the driver, this is the driven. So sebut 23, bukan 23. Okay. Okay, pronunciation tu adalah 2-3, not 23. Okay, biasakan sebut tu, okay, supaya lama-lama you dah biasa, okay lah, kan? Okay. So we can also write FA2 means that force on shaft A against gear 2. Okay, kadang-kadang dalam teks ni saya highlightkan perkataan ni lah. We also write force A2 to mean the force on shaft A against A2. Okay, makna dia apa? Kalau kita sebut F2A, makna dia gear ni, okay, gear ni bertindak terhadap shaft. Okay, gear bertindak terhadap shaft. Saya tunjuk gambar rajah dekat Google ni, kan? Kita tengok gambar rajah yang saya tekan ni lah, kan? Oh, tak boleh masuk. Okay, tak apa. Okay, ni gear ni, gear pusing, kan? Bila you pun tahu dalam pelajaran apa, solid mekanik, pelajaran sains subjek vibration dan sebagainya, bila benda tu berpusing, dia akan bagi satu force, kan? Dia bakal bagi satu force. Jadi menyebabkan batang shaft tu jadi bengkok, kan? Dia jadi bengkok, deflection lah, kan? Jadi deflection. Jadi sebabkan kalau dia tak pusing, kalau batang gear tak pusing, batang shaft tu elok je, tak jatuh mana pun, kan? Tapi bila sebabkan dia berpusing, kan, dia akan jadi sedikit deflection. Okey, bila sedikit deflection tu menyebabkan dia kata F force 2A. Makna dia force pada gear 2 terhadap batang shaft dia, batang shaft A ni, kan? Batang shaft A ni, okay, faham lah? Kalau terbalik dia, force A2, makna dia okey, batang shaft ni memberikan satu force kepada gear. Tu terbalik dia. Whatever reason lah, mungkin dekat sini ada loading ke,
dekat sini ada pergerakan ke mana kan, tapi yang dia efek pada gear kan, gear tu jadi bengkok ke, bukan dia gear bengkok, jadi sengit sikit ke kan, instead of dia jadi straight macam ni, mungkin dia jadi sedikit sengit kan, macam ni kan. Itu disebabkan oleh force pada shaft terhadap A. Yang ni kena sebut FA2 dan sebagainya lah. Okay, faham lah. Okay. So coordinates will be used indicated by X, Y and Z coordinates. Yang ni banyak dekat bevel gear. Nanti bevel gear is complicated sikit sebab dia pakai paksi paksi khayalan. Okay, and the radial and tangent direction by superscript R and T. Okay, R huruf kecil ni adalah radial, T adalah tangent. Okay, notation T43 maksudnya tangent component of force for acting against gear 3. Okay, ni ayat ni FT43. Okay, nanti boleh tengok gambar gear kan. Yang ni tangent. Okay, kita pun tahu ni arah radial. Jadi apa saja yang berpusing itu radial lah. Macam kipas angin kat rumah, kipas angin kat asrama kan, kipas angin kan dia duduk pusing kat situ ya, sebab dia dalam radial lah kan. Okay, macam feri Pulau Pinang lah, duk pimai tantu kan, tu apa nama, transverse lah. Tapi kalau kipas angin dia pun duk pimai tantu juga, dia duk radial lah, radial. Okay, macam ni pula force tangent kat arah sana. Jadi yang ni lagi ada kaitan dengan mesin tebu ni. Lagi saya nak cerita ni ada kaitan dengan mesin tebu. Okay, radial dengan tangent. Ini arah radial, arah tangent, ni arah radial. Okay, so bila dalam buku teks dia sebut FT 43, makna dia radial tangent gear 4 bertindak terhadap gear 3. Jadi tengok gambar rajah mekanisme ni, ada gambar rajah kan. Ni gambar rajah ni, you cuba bayangkan satu kompleks geometri. Dia bukan libatkan gear 2 ke 3, dia ada beberapa jenis gear yang kita namakan gear 2, 3, 4 dengan 5 dan gear tu lah bertindak kan. Okay, so figure 13 2A show a pinion mounted on a shaft A rotating clockwise at N2 revolution per minute. Okay, and N adalah speed dia kan, radial speed. Okay, N, simbol N ni adalah dia punya speed dia. Okay, and driving a gear shaft B and N3 revolution per minute. Okay, traction between the mating teeth occur on the pressure line. Okay, maksudnya apa kan, di mana pressure line? Kalau you refer balik pada gambar rajah yang saya suruh you buat assignment hari tu, you buka balik helai kertas tu, you boleh tengok pressure line kat mana. Pressure line adalah apabila dua gear bercantum. Okay, dua gear ni bercantum pada position ni, pada tempat ni. Okay, pada tempat ni dia ada pressure line. Juga dia mempunyai velocity yang sama. Of course lah, kena velocity sama kan. Dua gear bercantum, dia mesti bergerak pada kelajuan yang sama. Kalau satu laju satu slow, satu laju satu slow, dia akan jadi vibration kan, vibration. So vibration is another subject yang you belajar dalam dengan lecturer lain lah kan. Okay, jadi dia kena sama lah kan. Okay, so figure 32B, the pinion has been separated from the gear and shaft and the effect has been explained by forces F2 and tangent
A2 where the force and torque respectively exerted by shaft A against pinion 2. Okay. Okay, maksudnya force pada pinion pada shaft tu bertindak, and F32 is a force exerted by gear 3 against the pinion. Using similar approach, we obtain a free body diagram. Okay, free body diagram, saya percaya you dah belajar pada semester, pada tahun 1 dulu. Memang you belajar tentang free body diagram, pelajaran subjek statik asalnya. Okay, jadi pengetahuan you tentang free body diagram ni kena kuat juga, sebab subjek saya pun ulang juga subjek ni. Saya apa, kalau you tak faham, you buka balik ni subjek statik dulu lah, kan. Okay, we now define WT sama dengan FT32. Maksudnya WT adalah transmitted load. Okay, load ni dalam load ni dipanggil load W, kan. Sekejap lagi you keliru pula. W subjek kita ni adalah load. Okay, W dan subjek lain tu weight lah, kan, dan sebagainya. Jadi sebut nama penuh lah. WT adalah load, W tu sendiri adalah load, T adalah transmitted load. Okay, kan, transmitted load sama dengan F tangent tindak pada gear 2 terhadap gear 3. Okay, tangent load is really useful component because the radial component FT32 serve no useful purpose. It does not transmit power. Dia adalah idler gear. Okay, then applied torque and transmitted load are seen to be related by equation T sama dengan D/2 WT. Apa? D adalah diameter, W adalah transmitted load. Okay, so itu tangent lah, kan. Jadi of course lah, sebab tangent tu, tangent kat arah ke depan, tangent dia pergi ke arah depan. So force, tangent force sama dengan D/2 transmitted load T, load T. Jadi ini yang bawa ke depan. Okey, macam mana, apa kaitan dia dengan mesin tebu? Apa kaitan dengan mesin tebu? Okey, saya mesin tebu. Okey, tengok gambar rajah ni. You nampak gambar rajah? Okey, nampak ah. Okey. Okey, apa kaitan dengan mesin tebu ah? Tebu yang pergi ke depan tu disebabkan oleh transmitted load, kan. Bila kita orang masukkan tebu keluar ke depan disebabkan oleh transmitted load. Okey, kalau tak ada transmitted load, tebu tak pergi mana, kan. Tebu tak pergi ke mana, kan. Dia duduk statik, tak keluar pun daripada mesin tebu. Kita jolok tebu tak keluar mana, sebab apa? Transmitted load tak ada, kan. Tak logik lah, sebab ni hukum fizik memang macam tu. Kita masuk dan dia akan keluar. Tapi transmitted tangent load tu yang membuatkan tebu pergi keluar, kita masuk keluar, kan. Okey, radial load yang tekan tebu sebagai jadi ayak tebu tu, kan, disebabkan oleh radial load. Dia tekan tebu, tebu dihimpit oleh dua mekanisme tu, atas dengan bawah tu. Okey, so dihimpit oleh kedua-duanya, dia mengeluarkan air tebu. Jika tidak ada radial load, air tebu tak keluar pun, kan. Okey, itu cara yang saya mudahkan nak faham lah, sebab saya percaya semua orang pernah makan air tebu, kan. Sepanjang dia hidup ni, dia pernah minum air tebu. So kamu pergi tengok pakcik tu, mekanisme mesin tebu tu ialah tangent load yang membuatkan air tebu ke depan, radial load yang menyebabkan dia himpit kedua-duanya, dia mengeluarkan air tebu. Okey, so apa kaitan juga dengan mesin tebu ni dengan sajian kita ni? Okey, dalam calculation sekejap lagi kita akan tengok bagaimana kita nak calculate adakah mesin tebu tu boleh cukup kuat tak untuk nak nak himpit tebu, kan. Sebab kalau you design mesin tebu, design salah kira, silap-silap tebu tak boleh keluar, air tebu pun tak keluar, sebab dia tak kuat, tak cukup kuat, tak himpit
kedua-dua batang tebu tu. Tu kita nak kira. Kan? Okey, ada calculation dia dalam ni. Okey. So ada juga force transmitted load to a rotating gear can be obtained by the standard relation. H adalah power. H tu adalah power sama dengan TW. Okey. T adalah tangent, W adalah radial angular velocity. Radial angular velocity tu lah. So kat sini kita tengok T adalah torque dia. Okay, applied torque and transmitted load be seen by WT sama dengan D/2. So dekat sini kita juga ada satu calculation supaya kita boleh tahu motor tu kita nak beli motor jenis apa. Nak beli motor kuat terang mana. Okay, of course lah, kalau kita beli motor yang kuat dia boleh lah. Tapi kalau kita fikir tentang motor yang sesuai, seeloknya kita beli motor sesuai untuk application kita lah, kan? Janganlah kita beli over spec pula. Jadi kita rugi spec kita tak pakai untuk apalah, kita beli motor yang sesuai untuk kita punya application lah. So berapa banyak motor yang nak pakai, power nak pakai adalah equation ni lah. H sama dengan TW. Okay, sebut nama betul lah, kan? H tu adalah power. Dalam subjek lain H tu height, ketinggian. Ni subjek kita ni H adalah power sama dengan TW. Okay, T torque, W adalah angular velocity. Okay, so ini juga equation untuk V sama dengan pitch line velocity, iaitu saya kata tadi kalau ada dua gear bercantum tu sama lain, dia dua gear bercantum, kelajuan ni adalah kelajuan V lah, kan? Pitch line velocity tu dia kena pada kelajuan yang sama. Okay, macam kita tengok mesin nak relate dengan mesin tebu, kita pun tahu dia slow saja, kan? Tapi kalau macam mana kita nak bagi laju, kita bagi laju, kita adjust pada calculation gear diameter ke gear speed dan sebagainya, kita akan kena adjust kat situ, kan? Okay, so V sama dengan D/2 angular velocity converted to customary unit. V sama dengan pi dn bahagi dengan 12. Okay, pi dn bahagi dengan 12. V adalah pitch line velocity, D adalah gear diameter, N adalah gear speed. Okay, so many gear design problem where specify power and speed, it is convenient to solve equation 13/3. Okay, 13/3 equation yang atas ni. Okay, with the pitch line velocity appropriate conversion. So kalau kita dulu di US punya unit, kita pakai yang ni. Okay, kita pakai yang ni. Kita dulu US, tapi kita di Malaysia, kita pakai equation ni, kan? Okay, kalau you dah berjumpa dengan mesin-mesin yang datang pada US ataupun negara yang pakai SI unit, pakailah unit di atas ni lah. Buku teks ni sendiri pun datang pada US punya buku teks. So memang dia prefer kepada unit US lah, kan? So tak apalah, jangan tersilap unit pula, kan? You tengok nak pakai apa, nak pakai SI unit, okay, ni SI unit dah. Nak pakai US unit, okay, pakai yang ni, kan? Yang Malaysia ni pakai yang bawah ni. Okay, okay, so transmit load sama dengan KN, K Newton, H adalah power, D lagi meter, N adalah speed. Okay, so kita tengok kat sini, kita tengok soalan. Saya nak huraikan soalan. Okay, pinion 2 in figure 1334A runs at 1750 revolution per minute. Okay, revolution per minute. Jadi kita tengok kelajuan dia tu 1750 revolution per minute, and transmit 2.5 kilowatt. Okay, to idler gear 3, kan? Nampak? Okay, so thief are cut to 20 degrees full depth system and have a module of M sama dengan 2.5. Draw a free body diagram on gear 3 and show all the forces act upon it. Okay, so yang ni saya nak you buat, kan? Bukan assignment, bukan buat quiz, tapi sebagai latihan sendiri, kan? Sebab saya nak you buat kerana you faham 13.7, you akan faham juga, mudah nak faham untuk masalah tentang bevel gear, helical gear, worm gear, kerana gear-gear yang lain tu melibatkan paksi banyak angle-nya, tapi paling basic adalah yang ni. Okay, so you fahamkan, you mahirkan dengan
example 13.7 kan. Okay, so pitch centimeter 23A yang ni diberi 20, and 2 adalah number of teeth kali dengan 2.5 adalah dia punya modul dia. Okay, modul tu adalah ada ratio dia lah. You tengok berapa ketinggian dia lah. Okay, ketinggian dia. So yang ni diameter of gear ni, gear 50 dengan satu lagi gear 125. Okay, besar gear tu, satu 125, satu lagi 50. Okay, ni lah, ni gambar rajah gear tu lah kan. Okay, gear ada gear nombor 4, gear nombor 3 dengan gear nombor 2. Okay, gear nombor 3, gear nombor 4 dengan salah, gear nombor 4, gear nombor 3 dengan gear nombor 2. Di mana 3 ni adalah idler. Idler ni dia tak pergi mana, dia duduk kat tengah-tengah. Dia mesti kena ada juga kan, sebab dia nak connectkan antara dua gear ni, gear 2 dengan gear 4. Kan mungkin mekanisme dia satu di horizontal, satu vertical. Apa connection atau berhubungan antara duanya, idler ni lah kan. Okay, so 2 dengan 4. Okay, so we found that the transmitted load to be WT sama dengan 60,000 H. Yang ni dia pakai unit SI ni lah yang selalu kita pakai. So kita dapat equation dia ni 2.5 pi, kita masukkan equation, kita dapat 0.546 kilonewton. Apa maksud dia? Apa maksud kilonewton ni? Okay, .546 kilonewton. Makna dia adalah 546 Newton. Betul kan? Bahagi dengan gravity 9.8, terbagi dengan 10 lah kata, you dapat 54.6. Okay, you dapat 54.6 kilogram. Maksudnya apa kan? Maksudnya kalau kita kata tebu tadi, dia mesin tadi tu dia boleh himpit tebu sebanyak 54 kilogram. Okay, persoalan kat sini kan, bolehkah tebu tu dihimpit pada berat dia 54 kilo? Adakah dia keluarkan air tebu pada 54 kilo? Okay, you bayangkan you punya berat kan, you punya berat badan. Okay, berapa kilo pun, mungkin 50 kilo, mungkin 80 kilo, you pergi duduk berdiri atas betang tebu. Adakah betang tebu tu keluarkan air tebu? Kan soalan dia. Okay, kalau tak keluar, kalau you berdiri atas batang tebu, berdiri atas batang tebu, tak keluarkan air tebu, makna dia tak boleh 54 kilo ni, dia kena tinggi lagi kekuatan gear tu. Maksudnya mungkin pakai motor yang lagi tinggi, ataupun pakai gear mekanisme yang lagi berat supaya mendapat berat yang lebih berat lah, yang boleh mengeluarkan air tebu. Okey, faham? Cuba saya bagi analogi ni lah. Okey, tapi cara lebih saintifik untuk nak tahu berapa banyak load yang diperlukan untuk nak kompres tu, dalam kes kita saya bagi contoh ni air tebu, berapa banyak force yang diperlukan untuk nak pi keluarkan air tebu, kena masuk ke lab, kena pakai UTM machine. Okay, ni UTM machine ni. Okay, you tengok UTM machine. Kalau nanti esok ni dah boleh balik ke kampus, lab dia, machine ni ada di lab Cik Mazlan MPU 3 kan. Sekali dengan scanning elektron mikroskop tu. Okay, semua universiti kejuruteraan, semua sekolah-sekolah kejuruteraan mesti ada mesin ni yang dipanggil university testing machine. Okay, dia boleh buat compression, dia boleh buat tarik compression, dan juga dia boleh buat tensile. Okay, tarik tu. Kemudian dia boleh buat bending. Okay,
boleh buat mending. Saya percaya bila you masuk semester depan, you berpeluang buat FYP. Siapa yang bertuah memang akan pakai mesin ni. Okay. Kenapa saya kata mesin ni? Kerana dalam kita nak relate dengan mesin tebu kita, okay, mesin ni boleh buat compression. Okay, dia compress. Okay, dia compresskan. Kita letak tebu, kita compress sampai le tebu tu keluar air tebu. Okay, kita dapat bacaan. Apa nama, berapa banyak force dia. Mungkin katalah dia memerlukan 100 kilo, mungkin 200 kilo, kan. Jadi kalau lah katalah force untuk keluarkan tebu sebanyak 200 kilogram, equivalent dengan kali dengan 10, ya, sebabnya kali dengan 98 lah gravity kan, tapi kata kali 10 bermakna 2000 Newton. Okay, kena buat balik calculation pada gear tadi, buat calculation pada gear yang akhirnya mendapat transmitted load WT sama dengan 2000 2.0 kilonewton lah, ataupun 2000 Newton lah. Macam tu lah saya bagi analogi lah, kan. Itu cara dia. You nak buat esok, saya percaya semester depan memang you kena buat integrated project. Memang tak lari, mesti jumpa balik subjek saya ni, kan. Okay. Ini selalunya bila saya Viber student yang kena tangkap, yang kena tangkap lah, maksudnya saya boleh petikaikan design dia tu, saya tengok loading pun saya boleh kata berapa orang dapat ni. Contohnya berapa dia dapat 50 ni, logik lah. Saya tanya logik lah, kan. Kalau tak logik, maksud design tu ada masalah sikit lah. Buatlah balik calculation tu lah, kan. Ini okay. It's not that too easy, it's not that too hard, tapi jawapan dia dah ada dalam buku teks. Just follow the example pun dah mudah lah, kan. Okay. Okay, faham tak tu? Boleh ke? Boleh, boleh. Ya, boleh lah, kan. Okay. So pagi-pagi dah cakap mesin tebu dah ni. Boleh. Tengah hari, tak sampai tengah hari lagi. Allah, kan. Okay, so tangent force on gear 2, gear 3 FFT 23 sama dengan 0.54 action. So pada pressure angle 20 degrees adalah 0.199 kN. So ni adalah force pada gear 2, kan. Again, saya kata kalau kita nak relate dengan mesin tebu, adakah soalannya bolehkah dia mengeluarkan dengan force sebanyak 0.199 kN sama dengan katalah 200 kN sama dengan 20 kilo. Adakah 20 kilo berat dia tu boleh mengeluarkan air tebu? Mungkin boleh, mungkin tak boleh. Kita tengok, kan. Kita tengok pada mesin UTM, kita kaji tengok, dan kita dapat, dan kita buat calculation balik, kan. Okay. So kita dapat F23 sama dengan ni. Kita masukkan pada equation ni, kita dapat 0.51. Since gear 3 adalah idler, it transmit no power torque to each shaft. So the tangent reaction on gear 4 gear 3 is equal to WT. Therefore equation ni dapat ni. Okay, equation ni force part 03 0.5, yang ni 0.19 0.581. Okay, so direction of shaft is shown is as this. So just follow balik. FB23 sama dengan negatif ni, dan FB ni sama dengan ni. Okay, dia bila nak cuba fahamkan ayat ni, kalau dalam proses you nak fahamkan formula ni, you kena refer pada gambar rajah ni, kan. Okay, jadi kat sini kita ada paksi X ke paksi Y. You faham kan paksi X, paksi Y tu memang you dah belajar lah. X dengan Y direction. Okay, jadi force pada batang shaft B bertindak terhadap 3. Okay, tadi kan saya kata pada mula-mula kelas tadi, apa maksud F, force F adalah force, B adalah batang shaft yang melekat pada gear. Saya ulang balik, saya kod siapa yang tak perasan ke bila saya sebut tadi, gear shaft. Okey, gear shaft ni, tengok gear ni, mana-mana gear
dia akan connect dengan satu batang shaft. Batang shaft ni akan connect dengan motor, ada connect dengan mekanisme lain, dengan bearing, dengan apa dan sebagainya lah. Okey, jadi batang shaft ni bertindak terhadap gear. Yang ni dipanggil FB3. Contohlah FB3, maksudnya batang shaft ni bertindak pada gear nombor 3 contohnya, kan? Kalau sebaliknya F3B, maknanya gear tu bertindak pada batang shaft, mungkin sebab gear bergerak sangat laju, dia menyebabkan deflection, dia makin turun bawah, kan? Itu gear bertindak pada batang shaft, kan? Okey. So F3 sama dengan FT23 tambah FR. T ni adalah tangent, R adalah radial. Okey. Jadi kita tengok kat sini, dia adalah macam teorem Pythagoras lah, kan? Teorem Pythagoras. You ingat kan dulu masa sekolah matematik dulu you belajar tentang teorem Pythagoras, kan? Okey. Teorem Pythagoras. Ni F apa? 23, yang ni F43. Okey. So ni yang ni lah, yang FB3 ni. Ni gambar rajah ni. Dia bertindak pada tengah-tengah dia, kan? Okey. So dapat 0.347. Yang ni FYB3 sama dapat ni. Okey. Cuba fahamkan bagaimana nak dapat ni, kan? Jadi ni formula dah. Formula negatif ni maksudnya negatif tu mewakili rotation clockwise dengan counter clockwise. Ada, kalau you baca buku teks ni, dia ada mention dalam sajak yang atas-atas lagi. Dalam sajak ni juga dia ada mention clockwise dengan anti clockwise. Kalau clockwise tu dia pakai hukum tangan kanan, right hand rule, hukum tangan kanan ni, tangan kanan, right hand rule. Kalau clockwise dia positif, kalau anti clockwise dia negatif. Macam tu. So kita boleh tengok simbol ni, kita tahu dia adalah anti clockwise, arah apa, lawan arah pusingan jam. Okey. So in the end resultant shaft adalah 4.491 kN. Okey. FB3. Maksudnya resultant shaft reaction is FB3. Maksudnya force bertindak pada shaft B terhadap gear nombor 3. Okey. Force bertindak pada shaft B terhadap gear nombor 3 yang ni. Ni shaft terhadap gear nombor 3. Okey, shaft terhadap gear nombor 3. Okey, you declare gear 3, gear 4 kat mana satu pun tak apa. Okey. Okey, force bertindak pada ni. Okey. Bagaimana nak relate pula nilai ni dengan batang besi yang kita pilih, kan? Contohlah, kan, you contohlah, saya bagi contoh bagaimana saya nak relatekan 347 ni dengan senario ni. Katalah you punya mekanisme gear tu tengah-tengah hutan patah, batang shaft tu patah. Contoh atas sebab-sebab lah, mungkin you bawa kereta dalam hutan ke, patah, kan? Jadi boleh ke pergi ambil batang buluh, pergi gantikan dengan shaft tu, kan? Batang buluh dengan shaft tu bentuk bulat juga, bentuk silinder juga. You masuk, rupanya kebetulan muat-muat dengan yang patah tu nak gantikan. Okey, boleh ke batang buluh tu menggantikan shaft? Contohlah, kan? Jawapan dia, sekiranya batang buluh tu boleh tahan loading sebanyak 34 kilo, 347 ni kilo Newton ni, maksudnya 347 convert dengan gravity, maksudnya 34 kilo lah. Ni yang ni 491 ni. Okey, yang ni saya cerita ni, yang ni resultant shaft ni 491 kN, makna dia 491 kN bagi gravity dapat 49 kilo. Kalau batang buluh tu yang nak menggantikan shaft yang patah tu, dia boleh tahan load sebanyak 50 kilo, dia boleh ganti, kan? Tapi sebenarnya tak boleh ganti lah, kan? Patah lah, kan?
Itu dia punya maksud. Maksud apa, maksud nombor yang you dapat ni lah, kan. Okey. Sebab tu apabila dalam proses belajar ni, you study soalan, dan you study makna soalan. Kan kadang-kadang you tengok ni as nombor dah, you tak tahu maksud nombor ni apa. Jadi saya cerita kat sini maksud dia macam mana, apa kaitan nombor ni dengan subjek yang lain. Kita nak pilih mesin, kita nak pilih batang shaft, kita kena pergi kedai, kita tengok pada spek mesin tu, adakah dia punya minimum dia tu berapa, maksimum dia tu berapa yang dia boleh tahan loading tu berapa. Kiranya kalau loading tu boleh tahan, kita boleh ambil lah. Sebabnya you ada banyak option, mesin besi yang mahal, besi yang murah, kan. Kalau besi yang murah boleh selesaikan masalah you, ambil lah yang murah, jimat sikit duit, kan. Kalau tak boleh nak selesaikan, kena ambil lah mesin besi yang mahal, kan. Okey, faham tak tu? Okey. Faham, sir. Ya. Kemudian ini 13.15, masa tak cukup. Tentang bevel gearing, dia agak complicated kerana dia melibatkan paksi khayalan, kan. Paksi khayalan, apa nama, I dengan J dengan K adalah, kalau you go through ni, it's quite complicated juga lah nak faham ni J dengan K ni, kan. Tak apa, you study pelan-pelan, kan. Study pelan-pelan, nanti you faham lah, kan. Okay, helical gearing dan sebagainya. Itu saja saya nak tunjuk kat you, kan. Ada soalan ke? Adakah ada soalan? Allah, soalan. Baru 72 orang. 72 orang baru. Yang lain-lain mana? Okey, itu saja. Ada soalan ke? Okey. Kalau tak ada soalan, saya boleh dismisskan kelas pada pagi ni. Okey, attendance dah ada dalam grup WhatsApp, pakai isi attendance. Lepas tu jangan lupa assignment, hantar esok malam. Assignment tu you treat as your own nota. You treat as your own nota, sebab bila you buat sendiri, you punya nota sendiri, you boleh faham, kan. Okey, saya akan tengok evaluate setakat mana komprehensifnya you buat nota, kan. Saya akan bagi markah. Okey, kalau you salin saja pun you dapat markah, bukan markah penuh lah, kan. Okey. Okey, itu saja. InsyaAllah minggu depan kita akan jumpa pada topik subjek yang lain lah, kan. Okey, nanti lepas habis kelas ni, saya akan upload video kelas ni pada dalam YouTube dan juga Google Classroom. Siapa yang miss, 40 orang tak ada datang kelas pagi ni, kan. Okey, siapa yang miss tu, saya ni apa nama, boleh refer pada Google Classroom lah dan juga YouTube lah. Okey, itu saja dari saya. Okey, selamat berpuasa. Okey, petang ni pergi cari ayam tebu, dan pergi tengok mesin tebu. Okey. Nah. Okey. So itu saja. Terima kasih. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Okey.